الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati pengerusi Lembaga Pentadbir Masjid Darul Ma'mur, yang saya hormati dan kasihi para asatidzah Masjid Darul Ma'mur, imam dan bilal, para guru-guru Masjid Darul Ma'mur, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu izinkan saya untuk ucapkan tahniah kepada tuan-tuan semua dan kepada seluruh umat Islam yang mana telah memulakan tahun baru kita pada malam ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memperpanjangkan umur kita, telah memberikan kita izin untuk kita terus beribadat kepadanya dalam keadaan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bertemu tahun baru Hijrah 1437 pada tahun ini. Dan kita pun telah berdoa sebentar tadi, selepas solat maghrib, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala keberkatan pada tahun baru ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dalam tahun baru ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dalam tahun ini daripada syaitan dan juga segala penolong-penolongnya. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus panjangkan umur kita dalam keadaan sihat wal afiat, agar dapat kita terus beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang lepas, hamba-Nya yang lebih baik lagi, dan akhirnya hamba-Nya yang layak untuk menduduki syurga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, biasanya apabila kita bertemu tahun baru, kita akan ada azam dalam diri kita. Kalau orang barat atau orang bukan Islam, mereka selalu ada resolution, New Year resolution, azam tahun baru yang mereka buat pada akhir Disember ataupun awal Januari. Itu tahun baru Masihi. Kita tak kisah pasal tahun baru Masihi, kita kira tahun baru Islam Hijrah ini. Kenapa ada azam tersebut pada tahun baru, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Kenapa? Kenapa perlu tunggu tahun baru nak buat azam yang baru? Kenapa tidak dilakukan pengazaman yang baru pada setiap hari? Hari ini aku begini, hari esok aku azam jadi lebih baik daripada hari ini. Kenapa tunggu sampai akhir tahun nak buat azam baru? Adakah ini salah? Ini tidak salah. Saya tidak mengatakan ini salah, bahkan saya katakan satu yang baik. Kerana memang semula jadi manusia apabila bertemu dengan sesuatu yang baru, era yang baru, tahun yang baru, sudah pasti mereka nak memulakan seolah-olah kehidupan yang baru mereka ini dengan kaki kanan. Mereka nak mulakan kehidupan yang baru mereka ini dengan keazaman untuk mempertingkatkan lagi diri mereka, untuk menjadikan diri mereka lebih baik lagi daripada yang lepas. Ini baik. Tapi janganlah kita jadikan, kita menanam azam yang baru ini hanya pada tahun baru sahaja. Kalau boleh kita lakukan, kalau tidak pun pada setiap hari, kita lakukan pada setiap bulan. Kalau tidak boleh setiap bulan, setiap minggu kita lakukan. Setiap hari Jumaat datang, kita tanam azam yang baru. Masya Allah, Jumaat sudah datang, dah berlalu Jumaat begitu cepat. Baru solat Jumaat yang dahulu, dah solat Jumaat lagi. Begitu masa, begitu jalan, begitu cepat. Maka tanam azam. Jumaat ini aku tanam azam agar seminggu selepas ini lebih baik pada seminggu yang lepas.
Kalau tak boleh, tiap-tiap bulan kita tanam azam yang baru. Bulan yang baru, azam yang baru. Jadi orang Islam ini akan menjadi orang yang sentiasa apa? Yang sentiasa melakukan muhasabah dalam dirinya. Apa tu muhasabah? Muhasabah tu ialah ia menilai kembali kedudukan dirinya. Selama ini apa yang telah aku kerjakan? Berapa sedikit amal yang telah aku lakukan? Berapa banyak dosa yang telah aku lakukan? Hitung kembali berapa banyak dosa-dosa kita. Nilai kembali berapa sedikit pahala ataupun ibadat kita. Berapa banyak solat sunat yang aku lakukan? Adakah aku bangun malam untuk solat tahajud? Kadang-kadang. Adakah aku solat witir? Jarang-jarang. Adakah aku puasa sunat? Ataupun hanya aku puasa pada bulan Ramadan sahaja? Ini menilai kembali kita punya kekurangan amal kita. Ini muhasabah. Berapa banyak dosa yang telah aku lakukan? Mengumpat orang mengata, orang melihat yang haram, mendengar yang haram, membazir masa. Adakah membazir masa itu tidak kira sebagai satu dosa? Ya. Pembaziran masa juga dianggap sebagai satu dosa kerana masa itu nikmat. Dan setiap orang yang mensia-siakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ia melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi kita muhasabah, tuan-tuan. Menilai kembali diri kita. Daripada muhasabah itulah timbulnya azam. Azam untuk memperbaiki diri sendiri. Kalau dahulu aku amal sedikit, aku tanam azam, tingkatkan amalan aku. Kalau tahun yang lepas 1436 kita kurang amal kita, 1437 ini kita tanam azam pada malam ini, aku cuba mempertingkatkan amal ibadat aku. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita berbagai-bagai nikmat. Nikmat yang tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira, nak hitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tak akan mampu hitung nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah SWT kepada kita banyak. Saya bawa contoh mudah saja. Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, kita mengalami masalah jerbu, betul? Datang pergi, kadang datang banyak, PSI naik tinggi sampai 200, sampai 300, lepas tu dia pergi, kemudian datang lagi. Ini satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang ingin berfikir. Apa peringatannya? Udara ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjamin udara yang bersih untuk kita hirup. Tak ada manusia yang boleh jamin sedemikian. Kebakaran yang berlaku sekarang di hutan Sumatera dan juga Kalimantan, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu mereka untuk memadamkan api kebakaran tersebut, amin ya rabbal alamin. Tapi mereka mengaku mereka tidak boleh buat banyak, hanya menunggu hujan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hujan saja yang boleh padamkan api kebakaran yang begitu besar. Besar api kebakaran saiz Singapura, 2 kali saiz Singapura. Macam mana nak padam? Kita satu rumah terbakar je, bomba mengambil masa berjam-jam, kadang satu hari nak padam. Ini kalau dah satu saiz Singapura, nak padam macam mana, tuan-tuan? Kalau bukan setakat terbakar atas, terbakar bawah tanah. Padam atas, bawah tanah itu masih lagi panas, api masih lagi bergelora, tak nampak. 6 kaki bawah tanah, 7 kaki bawah tanah. Bila-bila masa boleh api tu naik atas, bakar lagi. Ingat dia padam, pergi lain, keluar lagi api. Siapa yang boleh padamkan api-api tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Tak ada manusia yang mampu lakukan demikian, hanya tunggu musim hujan saja. Ini peringatan daripada Allah. Allah kalau nak sekat satu nikmat, tak ada siapa yang boleh berikan nikmat tersebut. Udara yang bersih Allah beri, tapi berapa ramai daripada kita yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala?
1 minit berapa kali kita hirup udara Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa kali? 30 kali? 40 kali? 40 kali, 50 kali mungkin kita hirup nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak kita ucapkan alhamdulillah? Berapa banyak tuan-tuan? Berapa banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kadang-kadang kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala boleh kira jari. Sedangkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, udara yang kita hirup ini yang menjadi asas kehidupan, kita lupa. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah SWT masih lagi mencurahkan nikmatnya kepada kita. Allah SWT masih mengharapkan kita kembali kepadanya. Allah SWT panggil kita, kembalilah kepada Allah. Fafirru ilallah. Allah seru kita dalam surah Az-Zariyat. Fafirru ilallah. Baliklah, kembalilah dengan cepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu leka? Kenapa kamu hayal? Dalam surah Infitar, Allah tanya kita. Allah tanya kita. Kalau kita baca surah Infitar, kita anggap Allah berbicara dengan kita. Apa firman Allah? Apa tanyaan Allah kepada kita? Ya ayyuhal insan, wahai manusia, wahai insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang memperdayakan kamu, yang menghayalkan kamu daripada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Apa yang menyebabkan kamu leka, kamu lalai daripada mengingati Tuhanmu yang Maha Pemurah, Al-Karim? Allah sebut nama Allah Al-Karim di situ. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang memperdayakan kamu daripada Tuhan kamu yang Maha Pemurah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah yang telah mencipta engkau wahai manusia, dan telah membentuk engkau ya wahai manusia, dan telah menjadikan engkau bentuk yang begitu cantik. Bentuk kamu tak sengit badan manusia. Fa'adalak, dia jadikan dia balance manusia ini. Kita lihat badan kita balance, kanan dan kiri balance. Semua ada dua. Otak pun ada dua, kanan dan kiri. Mata ada dua, jantung pun ada dua. Bukan jantung, dua jantung, tapi ada darah masuk dan darah keluar. Semua ada dua. Cantik Allah cipta manusia ini fi ahsani taqwim, dalam kejadian yang secantik-cantiknya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ini nikmat Allah. Apa yang memperdayakan kamu daripada Allah wahai manusia, sedangkan kamu lihat nikmat Allah tiap-tiap hari dalam diri kamu. Kamu lihat tangan kamu, nikmat Allah. Kamu hirup udara, nikmat Allah. Kamu celik mata, nikmat Allah. Kamu berfikir, nikmat Allah. Macam mana boleh lalai daripada Allah? Macam mana boleh tergamak untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana boleh tergamak melakukan maksiat terang-terangan di hadapan Allah? Orang kata saya lakukan maksiat sembunyi-sembunyi. Tak ada maksiat sembunyi-sembunyi. Mungkin manusia tak lihat, tapi Allah melihat. Macam mana boleh sembunyikan maksiat daripada Allah? Tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada orang yang sedemikian. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi-sembunyi, takut nak dilihat oleh manusia perbuatan maksiat mereka, tapi mereka tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah Maha melihat. Tapi ini kita manusia lalai, leka, lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan nikmat Allah sekeliling kita. Kita lupa zat yang Maha Pencipta. Kita sanggup kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala terang-terangan, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat, Maha mengetahui. Kerana itu Allah tanya, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang memperdayakan kamu daripada Tuhan kamu yang Maha Pemurah, yang menciptakan kamu, yang telah membentuk kamu, yang telah menjadikan kamu dalam rupa bentuk yang cantik. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Ingat,
Allah Subhanahu Wa Taala boleh bentuk manusia dalam apa jua bentuk yang Allah kehendaki. Kita bersyukur Allah jadikan kita bentuk yang baik. Allah SWT boleh dengan mudah membentuk kita dengan bentuk yang buruk. Kita lihat manusia, berapa ramai manusia yang ada penyakit yang ganjil. Allah tak beri kita penyakit tersebut. Syukur pada Allah SWT. Ada yang lahir dengan kulit yang terkopak, sopak. Ada yang lahir tak boleh kena cahaya. Ada yang lahir tak boleh kena dengan cuaca macam gini, dia rasa sejuk. Ada yang lahir dalam keadaan buta. Ada yang lahir dengan cacat otak. Tapi subhanallah, Allah beri kita dalam keadaan yang baik. Bersyukur ke tak bersyukur tuan-tuan dan puan-puan? Kita mesti bersyukur pada Allah. Tapi apa tanda kita bersyukur pada Allah? Apa bukti kita nak tunjukkan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Tanam azam tuan-tuan. Tanam azam pada malam ini. Tanam azam pada setiap hari Jumaat. Dan tanam azam pada akhir setiap bulan. Azam agar kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Sudah cukuplah kita berfoya-foya di dunia ini. Sudah cukuplah kita habiskan banyak masa di dunia ini dengan kita leka daripada perintah Allah. Sudah cukuplah kita habiskan banyak masa berhibur dengan hiburan dan macam-macam yang melekakan. Sekarang masanya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana kita ni sentiasa perlu dinasihatkan. Satu nasihat tak cukup. Kita nasihat hari ini, kita dengar nasihat ini, kita balik, kita lupa. Syaitan datang goda, kita lupa. Besok entah ingat atau tidak apa yang kita dengar pada malam ini. Lepas minggu tak tahu ingat atau tidak apa yang disampaikan. Kita lupa. Kerana itu dinamakan manusia itu insan. Kerana insan daripada kalimat bahasa Arab nisyan. Nisyan itu bermaksud lupa. Ma sumyal insanu insanan illa linisyanihi. Tidaklah manusia itu dinamakan insan kecuali kerana sifat pelupanya manusia tersebut. Manusia pelupa. Kerana itu kita perlu sentiasa ada nasihat. Kita perlu ada sentiasa ada peringatan untuk diri kita. Daripada mana kita nak dapat peringatan tersebut? Takkan tiap hari kita nak dengar ceramah aja. Peringatan kita Allah telah beri tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Peringatan dalam bentuk wahyu yang terakhir yang Allah turunkan. Mukjizat yang kekal abadi sehingga hari kiamat. Apa tu tuan-tuan? Kitab apa tu? Al-Quran. Itu peringatan. Kerana tu Al-Quran juga dipanggil sebagai Az-Zikir. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Kami telah memudahkan, sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk diingati, untuk dibaca, untuk dijadikan wirid. Fahal min muddakir. Tidakkah ada orang yang jadikannya sebagai wirid, sebagai sesuatu yang kita ingat, kita hafal dan kita baca? Allah tanya. Bukan sekali, banyak kali Allah tanya dalam surah Al-Qamar. 4-5 kali dalam surah Al-Qamar Allah tanya. Allah turunkan Al-Quran. Berapa ramai daripada kita yang baca Al-Quran tuan-tuan dan puan? Berapa ramai yang kita ini jadikan Al-Quran sebagai teman setia hidup kita? Orang kata teman setia adalah radio FM, itu inilah teman setia anda lah. Itu teman di dunia dan bukan teman hakiki. Teman yang sebenar-benarnya ialah Al-Quran. Berapa ramai daripada kita jadikan Al-Quran teman kita yang kita baca. Kalau tidak pun siang dan malam kita baca hampir setiap hari. Di luar solat. Dalam solat tu sudah tentu kita baca Al-Quran. Luar solat. Kalau tidak pun setiap hari, setiap 2-3 hari kita baca Al-Quran. Kalau tidak pun setiap 2-3 hari sekurang-kurangnya kita baca Al-Quran pada setiap malam Jumaat. Baca surah Yasin, baca surah Kahfi. Peringatan kepada kita. Al-Quran adalah peringatan kepada kita. Walaupun kata orang, saya baca Quran saya tak faham, macam mana saya nak ambil peringatan? Jangan bimbang. Al-Quran ini
Tidak ada manusia yang boleh faham 100%. Ialah kalamullah, kata-kata Allah. Dan kata-kata Allah tu berbentuk apa? Berbentuk azali, di luar kemampuan makhluk untuk memahami. Maka tidak ada siapa yang boleh faham Quran 100%. 90% mungkin boleh, 95% mungkin boleh, 99% mungkin boleh, 100% tak boleh. Impossible. Kerana dalam Quran ada ayat-ayat mutasyabihat yang mana manusia tak boleh faham. Fihi ayatun muhkamatun, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkamat yang boleh kita jadikan sebagai hukum, dan juga ayat-ayat mutasyabihat. Tak ada boleh faham. Tapi bila kita baca Al-Quran, Al-Quran ni ada power, kerana dia kalamullah. Dia dapat menjaga kita, dia dapat melindungi kita daripada maksiat. Bila syaitan tarik kita untuk melakukan maksiat, kita terberdaya, Quran datang larang. Teringat, ya Allah, macam mana aku ni boleh tergamak lakukan sedemikian. Itu Al-Quran. Siapa jadikan Al-Quran pendamping hidupnya di dunia, Al-Quran itu akan terus jadi pendampingnya sehinggalah hari kiamat. Al-Quran akan menjadi pendampingnya dalam kubur. Ketika dia keseorangan, tidak ada sesiapa yang boleh bantu, datang Al-Quran. Akulah Al-Quran yang kau baca ketika engkau hidup dahulu. Aku sekarang temankan engkau dalam perjalanan alam kubur yang begitu lama dan gelap dan sempit, sehinggalah engkau berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kau berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran akan menjadi hujah untuk engkau. Al-Quran akan menjadi hujah untuk engkau, untuk memasukkan engkau dalam syurga. Itu Al-Quran, tuan-tuan. Al-Quran akan doa pada Allah pada hari kiamat, minta mohon pada Allah kepada siapa yang pembacanya agar dapat masuk dalam syurga. Ini teman sejati. Ini peringatan kepada kita. Kita perlukan peringatan. Jadi kalau pada tahun yang lepas kita jarang buka Al-Quran, kalau buka pun bulan Ramadan, tanam azam, tuan-tuan. 1437 menyaksikan kita orang yang lebih berdamping kepada Al-Quran. Kita cuba dekatkan Al-Quran, kita cuba baca Al-Quran tiap-tiap hari. Tak mampu, hari ni baca, besok lupa. Tak apa, jangan patah semangat. Cakap, alamak, aku tanam azam baca tiap-tiap hari, habis dah tak baca hari ni, habis ni besok tu lupa nak baca. Macam mana ni? Dah lah, tukarlah azam ni. Jangan tukar azam. Azam tu tetap kekal. Hari ni tak boleh baca, semalam baca, hari ni tak boleh baca, besok tak boleh baca, tulat baca. Kerana jangan jadikan syaitan itu ruang dan peluang untuk melalaikan kita. Syaitan akan cakap, sudahlah kau punya azam ni, mana kau mampu buat? Dahlah, sikit-sikit sudahlah. Allah tu kan maha penyayang, Allah tu kan maha pengasih. Nanti Allah ampunkan dosa-dosa engkau lah. Tengok, dia cocok kita agar kita ini makin leka, makin leka. Dia cakap, alah, semalam dah baca Quran kan, hari ni kau sibuk dengan urusan ini, urusan tu, macam-macam urusan dunia ni, engkau tangguhlah bacaan Quran tu. Tak apalah, besok pun boleh baca. Quran tu bukan ke mana, itu juga Quran. Besok pun kau hidup juga. Sudahlah, tak payah baca, besok sudah. Syaitan cocok. Jangan terpedaya, tuan-tuan. Memang kita akan terpedaya juga kadang-kadang. Tapi bila kita tergelincir, jangan terus tergelincir. Balik kepada landasan kita, balik kepada Al-Quran. Peringatan kepada kita. Dan sekali-sekala buka tafsir Al-Quran, buka terjemahan Al-Quran, hayati makna Al-Quran. Very powerful Al-Quran ini. Boleh menyentuh jiwa, boleh menitiskan air mata. Ceritanya bila dia hayati, cerita-cerita aku bila hayati, penuh dengan pengajaran, penuh dengan pengajaran. Tapi siapa yang akan beri pengajaran tersebut? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan ni cerita apa pelajaran dia, Allah akan ajar. Tapi dengan syarat kita ikhlas. Kita baca
terjemahan Al-Quran, kita baca tafsir, kita ikhlas pada Allah. Ya Allah, aku inginkan hidayah daripada Al-Quran ini. Doa pada Allah, jangan malu, jangan segan. Ya Allah, aku baca Al-Quran ini, aku inginkan hidayahmu ya Allah, petunjukmu ya Allah, ilmumu ya Allah, berilah petunjukmu kepadaku. Niscaya Allah akan beri. Allah akan beri. Saya cabar tuan-tuan dan puan-puan, balik rumah bukalah Al-Quran. Tak kisah, jangan buka, ambil Al-Quran, bukalah mana-mana muka surat. Tapi sebelum buka, niat pada Allah. Ya Allah, aku nak baca ayat suci-Mu, aku inginkan petunjuk daripadamu, aku ingin peringatan daripadamu, aku inginkan hidayah daripadamu ya Allah, berikanlahnya kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka Quran, mana-mana page, bacalah mana-mana ayat dalam Al-Quran, sudah lihat pada terjemahan dia. Niscaya tuan-tuan puan akan mendapati rahmat daripada Allah, petunjuk daripada Allah. Takjub nanti dengan petunjuk yang Allah berikan kepada tuan-tuan dan puan nanti. Itu Al-Quran. Allah berikan kepada kita sebagai apa? Panduan. Rasulullah SAW dah wafat, tinggal hadis-hadis Rasulullah SAW yang mana kadang kita tahu, kadang kita tak tahu, yang pun kadang-kadang ada sanad dia yang ada masalah ke, sanad dia betul ke, banyak urusan, banyak perkara yang perlu kita ambil kira. Tapi Al-Quran itu tidak ada keraguan baginya. Dzalikal kitab la raiba fi. Itulah kitab. Allah mulakan Al-Quran dengan kalimat itu, itulah kitab, tidak ada keraguan baginya. Jangan ragu-ragu, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW sendiri bersabda dalam hadisnya ketika Haji Wada, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadhillu ba'di. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana kalau kamu pegang kepadanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara. Perkara yang pertama, semua hadis sepakat dia itu adalah Al-Quran. Al-Quran wa kitabullah. Rasulullah ingatkan, Quran pegang. Perkara kedua, yang ini ada dua riwayat hadis, riwayat yang banyak diriwayatkan oleh para ulama hadis, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibn Majah. Perkara kedua ini adalah itrati, kata Rasulullah, keturunanku, keturunan Rasulullah SAW yang baik-baik. Mereka pembawa ubur risalah Rasulullah SAW. Riwayat Imam Malik, satu saja riwayat Imam Malik, sunnati dan sunnahku. Lihat. Jadi perkara kedua itu diperselisihkan oleh perawi hadis. Yang majoriti perawi hadis mengatakan perkara kedua inilah itrati, iaitu keturunanku. Imam Malik meriwayatkan hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, wa sunnati, dan sunnahku. Mungkin Rasulullah SAW sebut dua kali, tapi perkara pertama tak ada yang berselisih, Al-Quran. Jadi kita balik kepada Al-Quran, tanamkan azam, baca Al-Quran. Jadi peringatan kepada kita agar kita tidak leka, tuan-tuan dan puan. Azam ini kita buat pada malam ini. Setiap kali kita itu rasa tak dapat ikut apa yang telah kita azamkan pada malam ini, kita buat azam yang baru. Jangan tunggu nanti Ramadan akan datang, jangan tunggu tahun 1438 nak barukan azam. No, buat apa tunggu lama-lama? Jangan terpedaya dengan kata-kata syaitan. Syaitan kata, no problem, besok kau hidup lagi. Siapa dapat beri jaminan kita hidup besok? Siapa? Nobody. Tak ada siapa yang boleh beri jaminan besok kita boleh hidup, besok kita lihat matahari terbit, besok kita hirup udara, besok kita pergi kerja. Tak ada siapa boleh beri jaminan. Setiap hari yang Allah beri kepada kita adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Untuk apa? Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insan. Sekali lagi Allah seru kepada kita, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Allah terus berbicara langsung direct kepada kita yang membaca ayat tersebut. Ya ayyuhal insan,
innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, kamu ni sentiasa berpenat lelah dalam kehidupan dunia ini. Berpenat lelah, kadihun kadhan, betul-betul berpenat lelah. Hidup di dunia ini adalah penat lelah. Hidup di dunia ni bukan relax-relax macam syurga, tak. Hidup dunia ni struggle. Kita lihat berapa ramai saudara Islam kita di sekarang ini yang struggle dalam kehidupan mereka, lari daripada negara mereka, lari pergi ke Eropah, lari daripada Palestin, ditindas sana ditindas sini. Subhanallah. Kita alhamdulillah, negara kita aman damai, nikmat. Tapi jangan mempedulikan kita. Kehidupan ni adalah struggle, kehidupan ni adalah penat lelah. Allah ingatkan kita, ila rabbika, kamu berpenat lelah sampailah kamu bertemu Tuhanmu. Terus kita berpenat lelah sampai kita bertemu Allah SWT bila kita meninggal dunia nanti. Famulaqi, Allah ingat kita, kamu akan bertemu kembali apa yang kamu usahakan dengan penat lelah semasa kamu hidup di atas muka bumi ini. Jadi kita kat dunia ni kita berpenat lelah untuk apa, tuan-tuan? Semua usaha kita yang kita penat lelah ini, kita struggle ini, kita akan bertemu di hari akhirat. Kalau kita struggle untuk kebaikan, kita akan bertemu balasan baik di hari akhirat. Kalau kita penat lelah untuk maksiat, maka rugilah kita. Dahlah penat lelah di atas muka bumi, jumpa ke akhirat nanti dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah. Jadi buatlah pilihan yang bijak. Nak penat lelah untuk apa? Kebaikan ke ataupun keburukan? Kalau nak penat lelah menjadi orang yang kaya dengan pangkat yang tinggi dan ternama, Allah akan beri di dunia ini, tapi hari akhirat kamu tak dapat apa-apa. Ini janji Allah dalam surah Al-Isra. Allah SWT berfirman apa? Man kana yuridu ajilah, man kana yuridu al-ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang nak benda yang cepat, al-ajilah tu benda yang cepat, dan Allah istilahkan dunia ini benda yang cepat. You want things very fast, cepat, di dunia ini adalah benda yang cepat. Allah akan beri. Ajalna lahu fiha, kami akan beri. Kamu nak kekayaan di dunia, nak berjuta-juta kamu kumpul, Allah beri, no problem. Allah lebih kaya daripada apa yang makhluk semua boleh kumpul. Kamu nak nama, berusaha penat lelah nak pangkat, nak nama, Allah beri. Ajalna lahu fiha, kami akan cepatkan apa yang mereka nak di dunia ini. Mana sya' liman nurid, apa yang kami suka nak beri dan kepada siapa kami suka nak beri. Tapi ingat, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, dan kami jadikan dia di hari akhirat nanti neraka Jahannam sebagai tempat tinggalnya, dalam keadaan dia tu terhina dan juga lama kekal di dalam neraka Jahannam. Kita nilai kembali diri kita ini, kehidupan kita ni untuk apa? Orang kata kalau gitu saya tinggalkan dunia segala-galanya lah, saya hanya ingat pada Allah SWT. Tidak, itu pun salah. Itu pun salah. Rasulullah ingatkan kita, la rahbaniyata fid din. Tak ada konsep rahbani, tak ada konsep hidup seperti padri-padri, sami-sami yang tinggalkan dunia 100% ini dalam agama Islam. Tidak ada. Kita tinggal di dunia sebagai orang dunia, tapi kita tidak terpedaya dengan dunia ini. Kita tahu matlamat kita adalah akhirat. Macam mana pun diletakkan dunia, kalau sekiranya dunia itu menyuruh kita melanggar perintah Allah, kita tinggalkan dunia ini, no problem. I don't mind, I don't care. Sebab dunia ni bukan matlamat kita. Dunia ni adalah tempat tanaman kita huru'ah untuk hari akhirat. Ini dunia. Bila kita ada konsep sebenar kehidupan di dunia ini,
insya-Allah kita akan lebih sedar untuk melakukan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita membicarakan tuan-tuan yang rahmati Allah tentang tahun baru hijrah, kita tanam azam, disebut hijrah. Orang kata hijrah tu ialah hijrah kepada kebaikan dan sebagainya. Ya, itu betul. Kita hijrah kepada kebaikan. Kita ambil sempena tahun baru hijrah. Dan hijrah tu hijrah Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah, daripada keadaan Islam tertekan kepada zaman kegemilangan Islam. Begitu juga kita hijrah daripada zaman kita yang leka kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada waktu akan datang yang kita ni lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Kita hijrah daripada akhlak yang tak baik kepada akhlak yang buruk. Kita hijrah daripada kita ini mensisiakan masa kita kepada kita ini menghargai dan mengisi masa kita dengan baik. Kita hijrah daripada kita mensisiakan kesihatan yang Allah berikan kepada kita kepada keadaan yang mana kita manfaatkan nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa saya sebut masa dan juga kesihatan ini? Kerana ini pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas." Dua nikmat yang mana ramai manusia yang rugi padanya. Rugi, tak dapat manfaatkan. Dua nikmat. Apa dia? As-sihhatu wal faragh. Rasulullah SAW sabda. Pertama adalah kesihatan, kedua adalah waktu lapang. Ini dua nikmat Allah beri, ramai manusia rugi, tak manfaatkan, mensia-siakan nikmat tersebut. Orang tanya macam mana kita tak nak mensisiakan kedua nikmat ini. Kalau nikmat kesihatan Allah beri, kita gunakan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa jua? Cara. Dengan akhlak yang baik kita tunjukkan pada orang, dengan membantu orang lain, dengan menambah ilmu kita. Kita manfaat kesihatan kepada benda-benda yang baik, bukan pada maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa lapang kita tidak biarkan begitu saja. Kita isikan benda yang manfaat. Saya mintalah tuan-tuan yang rahmati Allah, pada malam ini bila kita balik, kita duduk, kita fikir, kita muhasabah diri kita, kita nilai diri kita. Dalam satu hari itu 24 jam, apa yang kita isi? Berapa jam kita habiskan untuk tidur? Okeylah, tidur memang terpaksa tidur. Okey, 6 jam, 7 jam, 8 jam, katakan 8 jam. Daripada 24 jam minuskan 8 jam, tinggal 16 jam. 16 jam kita sedar. Apa yang kita isi? Oh, saya pergi kerja. Kerja berapa lama? Berapa jam? Lebih 9 pagi sampai kepada 5 petang. Berapa jam tu? 7 jam, 8 jam lah kata kerja. Campur pergi balik 9 jam. Letaklah 10 jam. Tinggal 6 jam. 6 jam. Buat apa kita dengan 6 jam kita? Selain daripada tidur, selain daripada bekerja. Baik makan. Makan dan minum dan rehat. Berapa banyak masa kita habiskan untuk makan dan minum? Kadang-kadang saya terfikir juga, kita makan untuk kita teruskan kehidupan, dan kita makan tak perlukan dengan banyak. Perut kita ni berapa besar lah, dan nak isi perut tersebut tak perlukan banyak masa. Tapi kadang-kadang peliknya, manusia boleh habiskan makan di restoran dan sebagainya, kedai makan, kadang sampai 2-3 jam. 1 jam duduk makan, 2 jam duduk makan. Makan. Habis masa begitu saja. Sedangkan masa tu amat berharga. Ini dikatakan manusia rugi pada masa. Kerana itu Allah turunkan satu surah
yang mana kata Imam Syafi'i, kalau itu saja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah cukuplah, tak payah nak turunkan surah-surah yang lain. Surah apa? Wal asr, demi masa. Kerana ini masa ini banyak manusia rugi padanya. Rugi, dan Allah SWT sumpah, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Memang kita rugi, kita tak manfaatkan masa kosong kita, masa lapang kita. Jadi kita hijrah daripada kita mensia-siakan masa kita yang lapang ini kepada kita isikan masa yang lapang kita. Kita nak rehat, ya kita rehat, tapi kita rancang masa kita. Jangan habiskan masa yang banyak pada benda-benda yang menghiburkan kita sahaja. Minta maaf saya cakap tuan-tuan dan puan, terutama kaum Adam. Kita kalau sekiranya nak baca Quran, kita duduk setengah jam, kita rasa lama. 20 minit kita rasa lama. Kita dengar ceramah 1 jam, lama. Cuba saya tanya, awak tengok bola berapa lama? Senang. Awak tengok bola live telecast, tim yang awak suka, saya tak cakap salah, tapi kalau tim yang awak suka tersebut dia main pukul 11 malam pun sanggup bangun. Kalau World Cup pukul 3 pagi pun sanggup bangun, sebab tim saya minat. Macamlah tim tu heran dengan awak. Apa awak tak tengok tim tu kalah? Tak ada. Tim tu tak kisah dengan awak. Awak hidup ke mati ke, dia tak kisah. Tapi kita sanggup habiskan masa kita berjam-jam. Mau-mau 90 minit. Lebih betul kalau extra time ke, kalau ada waktu rest 1 jam, 2 jam setengah depan televisyen tengok bola. Dia ni tenang, dia ni tenang, dia ni tenang, dia ni tenang, dia tenang. Tak gol-gol. Yalah, nampak cantik main saya, nikmat apa. Tapi masalahnya masa kita tersebut kita sia-siakan. Betul-betul kita sia-siakan. Kemana masa tu pergi? Sedangkan masa tu pergi takkan kembali. Daripada kita isikan benda yang tak datangkan manfaat pada diri kita, kita isikan sesuatu yang datang manfaat pada diri kita. Apa dia? Buat ibadat. Ibadat kepada Allah SWT. Baca Al-Quran, tambah ilmu pengetahuan. Ini insya-Allah akan menambahkan lagi kemanfaatan dalam hidup kita. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Cakap senanglah, Saya cakap ni senang. Memang nak buat tu susah. Dan saya pun tak cakap bahawasanya nak buat itu senang. Kita hidup dunia ni penuh dengan penat lelah. Kerana tu Allah dah cakap, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan. Kamu penat lelah, betul-betul penat lelah sampai kamu bertemu Tuhanmu. Betul-betul penat lelah. Tapi inilah dikatakan kehidupan, struggle. Kita azam senang, nak laksanakan tu susah. Tapi bila kita laksanakan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran yang berlipat ganda. Memang susah. Tak ada yang senang dalam hidup ini. Kalau senang hidup ini, takkan Rasulullah SAW berdakwah di Mekah 13 tahun ditindas oleh orang-orang musyrik. Kalau Allah nak, Allah jadikan semua orang Islam pun boleh. Tapi tak. Rasulullah SAW, kekasih Allah, sampai diboikot oleh orang Quraisy 3 tahun. Diboikot, tak boleh jual beli makanan dengan mereka, tak boleh kahwin dengan mereka, tak boleh berurusan berniaga dengan mereka. Sampai sahabat makan benda yang tak tahu apa yang mereka makan, sampai makan daun-daun. Begitu sekali Rasulullah struggle. Pula kita, siapa kita? Jadi kalau Rasulullah dah struggle begitu, kita perlu juga struggle. Tapi struggle apa? Struggle usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, lawan hawa nafsu syaitan. Ini hijrah sebenar-benarnya. Ini dimasukkan dengan dikatakan meninggalkan yang buruk kepada yang baik. Akhir sekali tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ingin bawa bersama atau kongsi bersama apa yang baru berlaku dalam masyarakat kita baru-baru ini. Dia kena-mena dengan hijrah juga. Kita semua baca dan kita agak rasa kesal dan sedih
masih lagi ada di kalangan remaja kita, orang muda kita yang masih lagi terpedaya dengan ajaran-ajaran yang membawa kepada kesesatan dan juga kehancuran. Ajaran-ajaran ekstremis yang menghasut mereka untuk melakukan hijrah daripada negara Singapura ini yang dianggap negara yang kafir kepada tempat yang dikatakan negara Islam. Dan mereka kata ini adalah hijrah. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tekankan pada malam ini bukan hijrah. Kenapa ini bukan hijrah? Kerana Rasulullah terang-terang dah cakap dalam Sahih Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, la hijrata ba'da al-fathi. Tak ada hijrah, konsep hijrah seperti daripada negara kafir kepada negara Islam selepas pembukaan kota Mekah. Yang awak sibuk nak pergi ke sana tu buat apa? Adakah itu negara Islam? Tidak. Habis orang kata ini negara kafir. Apa tu negara kafir? Semua tempat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah letakkan kita di satu tempat, Allah SWT inginkan kita sesuatu pada tempat tersebut. Apa dia? Tegakkan agama Allah di tempat tersebut. Bukan lari takut, oh tinggalkan tempat ini. Tidak. Allah jadikan seseorang itu di Singapura, di Filipina ke, di Jepun ke, dan dia orang Islam. Apa Allah letakkan kita tempat tu atau orang tu sia-sia? Tidak. Ada sesuatu yang Allah inginkan daripada kita. Apa dia? Tegakkan Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua orang kumpul satu tempat, semua kumpul di Timur Tengah saja, Islam tidak akan berkembang. Orang tidak akan kenal Islam tu apa. Akan jadi lebih ramai orang kafir daripada orang Islam. Tapi Allah nak Islam ini berkembang di satu dunia. Jadi bila Allah letakkan seseorang itu di sebuah negara, Allah inginkan orang tersebut jalankan tugasnya. Sebagai apa? Sebagai duta Islam, penyebar dakwah Islam. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW boleh aja lepas Rasulullah SAW wafat, mereka tinggal di Madinah. Itulah tempat yang paling baik, generasi yang terbaik, bersama-sama dengan Rasulullah. Walaupun Rasulullah dah wafat, tapi berjiran dengan Rasulullah SAW. Apa nak pindah randah? Apa nak tinggalkan Madinah? Tapi kita lihat sejarah menunjukkan sahabat keluar daripada Madinah, berpecah seluruh pelosok alam. Ada yang pergi Mesir, ada yang pergi Syam, ada pergi Iraq, hatta ada yang pergi ke negeri China. Lihat hasilnya, berapa juta orang Islam di negeri China. Jadi bila Allah SWT kehendakkan seseorang itu lahir sebagai seorang Muslim atau jadi orang Muslim satu tempat, tugasnya untuk menegakkan Islam, tugasnya untuk menunjukkan hakikat Islam sebenar. Tapi untuk menjalankan tugas tersebut mula dengan diri sendiri, pembersihan diri sendiri, pemurniaan jiwa tersebut, tinggalkan benda yang tak baik kepada benda yang baik. Ini konsep hijrah sebenarnya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita pada tahun baru ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai hamba-hambanya yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan keazaman untuk menjadi hambanya yang betul-betul memanfaatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada godaan-godaan syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita hidayah daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah SWT kabulkan permintaan kita pada malam ini, insya-Allah. Maka dengan itu saya mengakhiri ceramah saya pada malam ini dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah penuh bersusah payah menegakkan Islam sehingga kita dapat merasai nikmat iman dan juga Islam sekarang ini. Juga kita hadiahkan Fatihah ini kepada ahli keluarga Rasulullah SAW, para sahabat-sahabatnya,
seluruh para ulama yang telah berusaha menegakkan ataupun menyebarkan ajaran Islam, dan kita hadiahkan juga Al-Fatihah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggalkan kita. Semoga Allah SWT mencucur rahmatnya kepada mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Bihadinati salihah wa kulinati salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada'lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la karban illa nafastah, wa la asiran illa yassartah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa shafaitah, wa la dhallan illa hadaitah, wa la mubtalan illa afaitah, wa la maitan illa rahimtah. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.